berada di dalam bulan Rejab, maka salah satu perkara yang sering dibahaskan adalah tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Para ulama berselisih pendapat tentang bila ianya berlaku. Tidak ada ketetapan. Imam At-Tabari mempertahankan bahawa Isra' Mi'raj berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Nabi. Imam An-Nawawi berpandangan bahawa Isra' Mi'raj berlaku 5 tahun selepas pelantikan Nabi sebagai Nabi. Begitu juga pandangan daripada Imam Al-Qurtubi. Cuma bagi kita di negara ini berpegang kepada pandangan yang lebih ramai, sebagaimana disebut oleh Al-Mansufuri, iaitu Nabi Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rejab, tahun yang ke-10 kenabian. Bukan sahaja tarikh ataupun harinya, bahkan bulan berlakunya peristiwa ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih daripada 10 pendapat. Ada yang mengatakan dia berlaku bukan pada bulan Rejab tapi bulan Ramadan. Ada yang kata berlaku pada Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan begitulah seterusnya. Berlepas diri kita daripada membahas perkara yang sangat akademik ini, kerana apa yang pasti Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah ini dalam Al-Quran. Peristiwa Isra' direkodkan dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, dan peristiwa Mi'raj direkodkan dalam surah An-Najmi ayat 13 hingga 18. Dan daripada sudut hadis juga, 16 orang sahabat Nabi telah meriwayatkan kisah Isra' wal Mi'raj. Antaranya Anas bin Malik, Abu Zar, Ibn Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Huzaifah, dan ramai lagi. Maka peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, no doubt about it, tidak ada keraguan bahawa ianya berlaku. Cuma bila, itu masih diperbahaskan. Cuma bagi kita aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, kita percaya bahawa Nabi naik ke langit adalah dengan ruh dan juga jasad. Maka andai kata tuan-tuan ada mendengar orang ceramah dalam YouTube di Masjid Surau mengatakan Nabi Mi'raj dengan ruh sahaja, maka ini adalah pandangan dalam aliran Mu'tazilah. Isra' wal Mi'raj adalah sebuah kisah besar yang terbahagi kepada 3 fasa: sebelum, semasa, dan selepas. Maka pada kesempatan malam ini, sebagai permulaan cetusan kisah Isra' wal Mi'raj, saya ingin berkongsi dengan hadirin hadirat satu peristiwa yang berlaku semasa Nabi di Isra' Mi'rajkan, yang mana seperti kita semua maklum, dalam perjalanan Isra' baginda Nabi telah dipertemukan dengan beberapa orang Nabi. Dalam Sahih Bukhari hadis ke 3598 disebutkan secara terperinci nabi-nabi yang baginda Nabi kita temui. Haddatsana Hudbah bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah an Anas bin Malik. Di sini telah diceritakan kepada kami daripada Hudbah bin Khalid, diceritakan daripada Hammam bin Yahya, cerita kepada kami daripada Qatadah dapat kisah daripada Anas. Jadi dia ada chain of narratornya. Maka kata Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bercerita tentang perjalanan Isra' baginda. Panjang hadisnya, satu muka surat. Yang cuma kita garis bawahkan adalah thumma sa'ida bi ila as-sama'i tsalitsah fastaftaha. Nabi naik dari satu langit, naik lagi satu langit, naik lagi satu langit. Langit mana yang pertama, langit kedua, langit tiga. Saya malam ni cerita langit tiga saja. Langit 1, 2, 4, 5, 6, 7, penceramah lain boleh sambung. Jadi limitasi kajian kita malam ni sampai langit ketiga ya. Qila man hadha. Masa Nabi sampai langit ketiga, kena tahan dengan sekatan jalan raya lah di langit. Malaikat yang buat roblok ni tanya, man hadha? Siapa ni? Qal Jibril. Saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Maaf Tuhan bawa siapa tu? Jawab Jibril, Muhammad. Ini Muhammad. Qila wa qad ursila ilai. Oh, Muhammad dah diutuskan? Maka jawab Jibril, na'am, ya, dah official lah dia jadi Nabi. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fatfutiha.
Maka malaikat yang jaga SJR tadi, lantas dia mengatakan, selamat datang kepada Tuan. Dan ini adalah sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Jadi dia pun dibenarkan untuk masuk, naik ke langit yang ketiga. Falamma khalastu idza Yusuf qala hadza Yusufu fasallim alaihi fasallimtu alaihi. Sampai di langit ketiga, kata Nabi, aku bertemu dengan seorang lelaki. Maka ketika itu Jibril telah kata, ya Rasulullah, inilah Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf. Salam dengan dia. Pergi salam. Salam dia. Fasallamtu alaihi. Aku pun salamlah dengan Nabi Yusuf. Faradda thumma qala marhaba bil akhi salih wan nabi salih. Nabi Yusuf bila diperkenalkan, inilah Nabi Muhammad perkenalkan, inilah Nabi Yusuf. Maka kata Nabi Yusuf, selamat datang saudaraku yang soleh, dan juga Tuan adalah Nabi yang soleh. Lepas tu Nabi naik langit keempat, 5, 6, 7. Itu kita tak cerita lah. Begitu juga hadis yang lain daripada Imam Muslim, redaksi yang hampir sama. Nabi berkongsi dia bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Haddatsana Syaiban bin Farrukha, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Thabitun Banani an Anas bin Malik. Dalam Sahih Muslim hadis 234 telah bercerita Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada dia Hammad bin Salamah, telah cerita kepada dia Thabit al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, Nabi bercerita dia naik dari satu tangga ke satu tangga, summa araja bi ila sama'i thalithah, sampai di tangga ketiga. Sama seperti kejadian tadi, ditanya oleh malaikat di sekatan jalan raya, ini siapa? Disebutkan ini Muhammad. Oh, apa khabar, selamat datang. Maka dibukakan pintu, fa futiha lana. Bila dibukakan langit yang ketiga, fa iza ana bi Yusufu idza huwa qad u'tiya syatral hasan. Nabi sebut ketika aku diperkenalkan dengan satu orang laki-laki, yang Jibril sebut ini adalah Yusuf, Nabi Yusuf. Kata Nabi, idza huwa qad u'tiya syatral hasan. Aku melihat inilah orang yang paling cantik sekali. Syatral hasan. Dia memiliki separuh kecantikan manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, farahaba wa da'a li bi khair. Dan Nabi Yusuf pun menyambut aku, menyapa aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Ingin saya bawakan perbahasan malam ini, kenapa Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Why? What is the because? Inilah rahsia yang sangat besar. Pertama, Nabi bila diperkenalkan Nabi Yusuf, Nabi begitu excited sekali. Sebab Nabi Yusuf ini seperti yang dia dengar cerita tentang keindahannya memang benar. Iza huwa u'tiya syatral hasan, ataupun syatral husni dalam riwayat lain. Dia memiliki kecantikan separuh daripada manusia. Pada dulu ada syair, orang tua-tua menidokan anak. 11 bintang matahari sepakat, sang rembulan bersujud kepadanya. Rupa nan elok bagaikan malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. Dia kalau ikutkan dia kena bentuk gurindam, kena didendangkan. Tapi tak retilah saya nak mendendangkan, nak menidokan anak. Jadi Nabi sebut separuh kecantikan manusia ada pada Nabi Yusuf. Mana tuan-tuan kumpul semua orang lelaki paling handsome dalam dunia, siapa? Kumpul semua. Katalah orang Kuantan payah cari orang handsome, kita cari orang luar lah. Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney. Kuantan payah, lama mikir baru dapat, susah. Ryan Gosling, Nicholas Saputra, Takeshi Kaneshiro, artis apa, Arun Aziz, Syekh Muzaffar Syukur, Benik Chandran, siapa lagi? Boleh campur semua, separuh handsome mereka tu duduk pada Nabi kita. Itulah handsomenya Nabi Yusuf AS. Tapi ada para ulama, para pecinta Nabi SAW, mereka ulah lain pula. Dia kata kena faham, Nabi ni bila sahabat tanya, ya Rasul, Nabi Yusuf ni handsome tak? Nabi kita menjawab, qad u'tiya syatrul hasan. Dia memiliki separuh kecantikan. Apa maknanya? Nabi nak mengabarkan,
Ya, Yusuf tu handsome, tapi dia memiliki separuh kecantikan aku. Dia nak kata begitu. Kawan handsome lagi. Memang betul Nabi kita handsome, kita kenalah sokong Nabi kita. Nabi kita handsome lagi. Jadi ada ulama muhibbin ni dia kata ada Nabi nak mengatakan Nabi Yusuf tu handsome, tapi separuh handsome kawan dia duduk kat dia. Gitu, kawan handsome lagi.